Seterusnya, tanpa membuang masa, kita akan meneruskan majlis kita pada petang ini dengan memberikan ruang dan juga ucapan kepada yang berbahagia Presiden Alumni UNIZA yang pertama, Saudara Tuan Haji Sahar bin Malik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Saudara saya Tuan Haji Amir Barau yang juga merupakan presiden, tapi presiden waktu kami belajar dulu di Kuzar dulu. Beliau merupakan presiden waktu itu Dewan Pelajar pada tahun 1988-89. Yang saya hormati yang menjadi bahagia Profesor Yahya Ibrahim selaku Naib Chancellor UNIZA, tokoh yang kita undang pada petang ini yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ali Haji Hashim selaku Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, Tuan Haji Cik Mazlan Cik Yusof, Ketua Jabatan Pengurusan Wakaf Bank Muamalat selaku penaja utama program wacana kita pada kali ini, di mana Timbalan Naib Chancellor Prof. Niwan, Prof. Dr. Prof. Madia Razali Abdullah selaku pengarah Pusat Hubungan Awal Pelajar, pengarah hubungan alumni dan pemulih pasaran graduan. Saya ingin perkenalkan kepada rakan-rakan kita, ahli tuan kuasa ataupun majlis tertinggi alumni, Saudara Dr. Saiful Bahari Muhammad selaku Timbalan Presiden. Kita bangun. Beliau merupakan sejarah UNIZA, jadi aktif daripada dulu sampai sekarang. Kemudian Datuk Suhaimi Hashim selaku Naib Presiden, seorang tokoh korporat peniaga minyak. Ini minyak lincir, bukan minyak atal. Kemudian Bendahara Setiausaha Agung Saudara Zahid depan kita, seorang pendidik. Kalau Setiausaha Puan Ziana, pegawai daripada Maybank, sibuk dengan pendaftaran diri. Kemudian Saudara Bendahari Agung Cik Hisham, Saudara Haizwan tadi yang berucap dengan cukup lantang tadi, pendaftar USIP ataupun CEO di USIP. Yang lain-lain, Dr. BT, tadi ada wakil wanita dan beberapa orang lagi yang kita akan perkenalkan kemudian. Alhamdulillah, pertamanya saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana petang ini kita dapat mengadakan program sulung alumni. Program pada petang ini sangat bermakna kerana program sulung ini dihadiri oleh Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan juga kebanyakan ahli-ahli alumni yang sudah pun menjadi pensyarah di UNIZA sekarang. Rata-rata yang hadir pada hari ini adalah alumni yang kebanyakan sebaya dengan saya, dah banyak beruban dah sekarang. Ini menunjukkan kami telah lama meninggalkan UNIZA ataupun KUZA. Rata-rata daripada kami ini telah meninggalkan KUZA lebih daripada 20 tahun, 23 tahun, ada yang 25 tahun. Tetapi oleh kerana semangat dan komitmen kita untuk sama-sama membantu KUZA, apabila tercetusnya idea untuk menubuhkan alumni, alhamdulillah pada 21 hari bulan Jun yang lepas, kita telah mengadakan musyawarah agung penubuhan di sini. Alhamdulillah kita dapat membentuk satu ahli jabatan kuasa ataupun pimpinan KUZA yang sangat mantap, yang boleh memacu alumni UNIZA sebagai alumni yang paling terhadapan insyaAllah di negara kita. Alhamdulillah di peringkat permulaan ini, saudara-saudari, para ahli alumni, kita memulakan gerakan kita dengan program-program pembangunan intelek, dan hari ini kita telah memulakan program siri wacana, dan kita sangat bertuah dan beruntung kerana pada hari ini kita dapat berkongsi satu topik ataupun tajuk maudhu yang sangat penting, iaitu pembangunan wakaf. Dan lebih penting lagi, tajuk yang kita kemukakan ialah transformasi wakaf membela generasi masa depan. Kita lah generasi masa depan. Anak-anak kita yang masih belajar di universiti juga merupakan generasi yang perlu kita berikan perhatian. Dan alhamdulillah melalui konsep wakaf yang telah dibicarakan oleh Tan Sri tadi, konsep wakaf bukan lagi sebuah konsep ataupun teori, tetapi ianya merupakan satu kaedah dan institusi yang memang praktikal dan relevan
dilaksanakan di negara kita. Saudara dan saudari sekalian, saya mengambil kesempatan ini pertamanya ingin merakapkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Bank Muamalah sebagai sebuah institusi kewangan yang bergerak Islam yang telah memberikan sajaan sebanyak RM5,000 untuk program wacana kita. Bagaimana yang kita sedia maklum, Bank Muamalah merupakan bank yang telah mempelopori agenda wakaf dan mereka telah pun merupakan sebuah jabatan khas yang dinamakan Jabatan Pengurusan Wakaf, dan insya-Allah melalui hubungan baik saya dan juga Tan Sri dan melalui Dewan Perdagangan Islam, kita akan mencari jalan bagaimana kerjasama juga boleh dibuat antara Bank Muamalah dengan UNIZA dalam konteks pembangunan ataupun program pembangunan dalam konteks wakaf. InsyaAllah saya rasa boleh difikirkan program profesional untuk melatih ataupun mengeluar pengurus-pengurus wakaf. Tadi kita dah dengar ucapan Tan Sri bagaimana masalah wakaf di negara kita ialah kerana majlis-majlis agama Islam negeri tidak mempunyai kepakaran dan tenaga profesional untuk membangunkan harta-harta wakaf. Di sinilah kita memikirkan bahawa peranan universiti, khususnya UNIZA, boleh memainkan peranan yang penting dalam melahirkan pengurus-pengurus wakaf yang terlatih dan profesional. Saudara yang saya mencintai sekalian, saya ingin memaklumkan kepada khususnya kepada Naib Chancellor dan juga Timbalan Naib Chancellor program-program yang telah kami rancangkan di dalam Persatuan Alumni UNIZA. InsyaAllah selain daripada program pembangunan intelektual, kami telah merancang beberapa program, antaranya ialah menubuhkan sebuah koperasi. Alhamdulillah salah seorang ahli majlis tertinggi kita, Saudara Hussein Ghani, yang minta bangun, mungkin rakan-rakan yang baru tak kenal Saudara Hussein. Beliau berkecimpung dalam dunia koperasi lebih daripada 25 tahun, pernah menjadi pengurus besar koperasi Keltra, koperasi Ampang Jaya. Dan bila kita mencadangkan penubuhan koperasi, beliau menggunakan segala network dan kabel dia mendaftarkan koperasi alumni dalam masa 3 jam. Jadi saudara Presiden Datuk Suhaimi kata dia takut nanti SPRM masuk sebab boleh lulus 3 jam. Tapi kita dah semak dan teliti tadi, proses yang kita lalu, kita buat itu secara profesional, secara legal, dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengadakan satu lagi mesyuarat penubuhan Koperasi Alumni UNIZA yang pertama. InsyaAllah dalam ucapan peresmian nanti saya minta Prof BC rasmikan sekali, resmikan wacana, resmikan koperasi sekaligus. Dan lepas itu kita boleh meresmikan sekali laman sesawang Persatuan Alumni UNIZA. Jadi 3 in 1, Prof. Bukan senang, Prof nak datang dengan satu bas bawa daripada Terengganu datang. Jadi kita rugi kalau kita cuma satu program, kita rangkumkan 3 program, lancarkan sekali. Alhamdulillah perkembangan yang kita lihat hari ini, rata-rata alumni UNIZA yang dah berumur generasi yang tertua, untuk makluman Prof BC dan juga tetamu-tetamu sekalian, graduan pertama keluar ke KUZA yang pertama ialah pada tahun 1985. Bermakna sekarang kita telah mengeluarkan 28 tahun graduan. Dan alumni baru ditubuhkan tahun ini. Jadi bayangkan macam mana kita nak qada balik tu. 28 tahun nak qada ni memang terlalu panjang tempohnya, tapi kita buat secara ekspres. InsyaAllah kita telah merangka rancangan dan strategi bagaimana nak mendekatkan alumni KUZA yang dah 28 tahun ini berkumpul dalam satu wadah, dan insyaAllah kita merancangkan dengan program-program yang kita buat, program-program yang berbentuk ekonomi, sosial dan sebagainya, termasuklah agenda yang kita telah bersetuju dalam mesyuarat alumni tadi, agenda membangunkan wakaf menjadi agenda utama dalam Persatuan Alumni kita. Alhamdulillah tadi juga dalam mesyuarat majlis tertinggi yang pertama pada pukul 3 petang tadi, majlis tertinggi telah membuat ketetapan dan keputusan untuk mempelawa yang berbahagia Tan Sri Ali yang juga merupakan graduan KUZA. Semuanya beliau menerima ijazah Dr. Kehormat Pengurusan Perniagaan daripada UNIZA tahun 2011. Jadi saya nak tutup dengan Prof Nidwan, Naib Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, memang menerima Dr. Kehormat layak untuk menjadi ahli alumni. Justru itu kita ingin mempelawa Tan Sri, menjemput beliau untuk menjadi ahli kehormat alumni UNIZA dan sekaligus sebagai penasihat
kepada persatuan alumni kita. Dan telah pembahasan surat resmi tadi, Pak saya kepada program kurang. Dan Tan Sri itu dah angguk tu, saya setuju lah. Jadi alhamdulillah kita dah cuk Tan Sri melalui alumni. Jadi Tan Sri boleh berperanan secara aktif dengan Uniza, bukan saja di dalam alumni, saya rasa boleh dimanfaatkan tenaga beliau peringkat universiti. Jadi kalau universiti lain lah jemput Tan Sri, kena reserve sikit Tan Sri. Kita dah cuk dulu. Untuk maklumat rakan-rakan semua, Tan Sri terima doktor hormat daripada 9 universiti. Jarang-jarang seorang tokoh korporat terima 9 ijazah hormat. Susah nak tunjuk sijil tu 9. Jadi alhamdulillah saya rasa dengan komitmen beliau Tan Sri yang hari ini dengan penyampaian beliau dalam konteks isu wakaf dan Tan Sri sebagai seorang tokoh korporat yang terlama di negara kita mempunyai track record yang panjang khususnya dalam membangunkan wakaf. Kehadiran beliau untuk bersama-sama membantu kita bukan saja di alumni tapi di Uniza memberikan satu impak yang cukup berkesan kepada Uniza itu insya-Allah. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu yang saya ingin sampaikan. Insya-Allah kita doakan semoga alumni akan terus bergerak maju dengan mendapat sokongan daripada pihak universiti dan insya-Allah apa sahaja pertolongan yang perlu kita berikan, kita akan memberikan sokongan yang semaksimal mungkin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.